Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, yang berbahagia pengurusi masjid serta ahli jawatan kuasa, para asatizah, para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini masih Allah Subhanahu wa taala kurniakan kehidupan kepada kita semua, kurniakan nikmat sihat, nikmat afiat. Dengan nikmat itu dapat sama-sama kita sempurnakan hidup sebagai seorang muslim, dapat sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat berjamaah. Mudah-mudahan salat kita, doa kita dimakbulkan oleh Allah. Dan alhamdulillah kita sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Jangan lupa untuk kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita akan diganjari dengan pahala i'tikaf dan pahala duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung setakat yang kita berhenti pada 2 minggu yang lalu, di mana dalam perbincangan yang lalu kita telah pun membicarakan tentang beberapa kata-kata Syekh Ash-Shibli. Yang terakhir kita sebutkan kata-kata beliau, di mana beliau berkata, idza aradta an tastanisa billahi fastauhish min nafsik. Maknanya kalau kamu nakkan bersenang-senang kepada Allah, nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nak hampir diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka patahkan kecintaan kamu terhadap diri kamu sendiri. Sesungguhnya keinginan kita memang tidak terbatas. Kalau ikut kehendak kita waktu ni, seronok je kalau kita menghadap TV, menonton televisyen. Mungkin pada waktu ini seronok je kalau kita keluar untuk ke Pekan Port Dickson, pergi ke Pasaraya, bersenang-senang. Tapi oleh kerana terdasar untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikat diri kita dengan masjid, maka kita korbankan keinginan kita untuk berada di depan kaca televisyen, untuk kita keluar bersantai-santai di tepi-tepi pantai dan sebagainya. Jadi begitulah, untuk kita memperolehi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memerlukan kepada pengorbanan, memerlukan kepada kesungguhan, ataupun yang kita kenali sebagai mujahadah. Bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan kehendak hawa nafsu yang senantiasa inginkan kerehatan. Bila kita nakkan kasih sayang Allah, cinta Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memerlukan kepada pengorbanan. Seumpama kita melaksanakan puasa di bulan Syawal, bukan senang untuk kita menyempurnakan ataupun menamatkan 6 hari dalam bulan Syawal
walaupun telah beberapa kali kita melakukan percubaan. Ada yang nak boleh 3 hari dah 10 hari try berpuasa, jadi berjaya hanya 2 hari. Ada yang berjaya 3 hari, tapi kita masih ada masa lagi. Tapi kalau belum mula, rasa-rasanya macam tak apa nak cukup dah. Jadi begitulah, bukan senang untuk kita beroleh kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, di mana nakkan kasih sayang Allah memerlukan kita berkorban hawa nafsu. Kalau dalam puasa tadi bukan senang untuk kita korbankan keinginan untuk ialah makan dalam keadaan yang bebas, tak macam bulan puasa. Di saat orang berbuka kita nak berpuasa, di saat orang masih meraihkan Aidil Fitri kita nak berlapar, bukan senang. Jadi begitulah, kalau kita nakkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia memerlukan kepada mujahadah dan kesungguhan yang benar-benar daripada kita. Jadi itu semua atas tujuan untuk kita mencapai ataupun mengecapi manisnya iman. Manisnya apabila kita rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Shibli berkata dalam ungkapannya yang lain, "Lau dafantum halawatal wuslati la'araftum mararatal qati'ah." Maknanya, apabila engkau telah mengecapi manisnya taqarrub ataupun dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kamu mengetahui tentang pahitnya putus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan mudah untuk kita mencapai kemanisan iman, kemanisan apabila hampir dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hampir dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya kehidupannya senantiasa dipandu, dipimpin, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Langkahnya dijaga, pergerakannya dikawal, matanya dipelihara, tindak tanduknya semua dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditutup pintu-pintu kemaksiatan, dibuka pintu-pintu pahala. Berbanding dengan orang yang tidak dipilih oleh Allah, maka senantiasa ada peluang untuk melakukan dosa, banyak ruang dan peluang. Iklan-iklan kemaksiatan senantiasa terbuka. Sebaliknya bagi mereka yang dipilih oleh Allah, Allah nak pelihara, Allah nak jaga dia, di mana pintu-pintu kemaksiatan ditutup. Jadi itu antara tanda kita memperolehi ataupun mengecapi manisnya iman. Kita rasa yang kita bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seronok dan rasa resah gelisah jika kita terkadang tak dapat menunaikan salat berjamaah. Rasa resah gelisah jika terkadang kita terbabas tidak melakukan tahajud, qiyamul lail dan sebagainya pada waktu malam. Kerana kita rasakan betapa tenang, berapa lapang, berapa bahagia apabila kita melaksanakan perkara tersebut. Lapang, senang, tenang apabila kita bangun malam, apabila kita baca Quran, apabila kita berzikir. Kita rasa betapa kita dipimpin, dipandu, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbanding dengan apabila kita menjauhkan diri, terleka, yang selalunya kita baca Quran tak baca dah sebulan, lepas habis Ramadan kita dah tinggalkan, tutup, qiyamul lail belum lagi dimulakan. Tentunya kita rasakan kita begitu jauh dengan Allah. Bila jauh kita tak tenang, kita tak lapang, kita rasa tak bahagia. Walaupun kita dapat menyempurnakan kehidupan macam orang lain, tapi ketenangan itu tidak ada. Jadi oleh kerana itu,
Maka kata Syekh As-Sibli, apabila engkau telah mengecapi manisnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nescaya kamu mengetahui tentang pahitnya putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dirasai oleh orang-orang yang dianggap sebagai ahlullah, orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai bentuk ketaatan dan amal kebajikan. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang dinyatakan tadi, golongan yang senantiasa dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk beroleh peliharaan Allah, pastinya yang utama kita kena menyempurnakan kewajipan, diikuti dengan melaksanakan perkara-perkara sunat. Dan insya-Allah selepas itu Allah Subhanahu wa taala akan memelihara dan menjaga kita, menitipkan rasa lazat ketika mana kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terasa jauh kita apabila kita meninggalkan perkara-perkara yang sunat yang sepatutnya kita buat, apatah lagi perkara-perkara yang wajib yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi itu sebagai mengakhiri bab yang pertama dalam kitab ini, dan insya-Allah pada malam ni kita akan memulakan bab yang kedua, di mana bab yang kedua ini merangkumi 50 nasihat. 7 di antaranya berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala selebihnya merupakan athar, yang merupakan kata-kata para sahabat radhiyallahu anhum. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang mana rumusan daripada hadis-hadis yang akan disebutkan nanti, menyatakan berkaitan tentang merungut rasa susah hati dan rasa rendah diri kepada orang kaya. Jadi apa yang akan disebutkan dalam hadis ini kita akan lihat nanti, ya. Kerana perkara ini sering dilalui ataupun dialami oleh manusia. Kita akan rasa macam merungut tentang kesusahan hidup. Kadang-kadang kita rasa rendah diri. Lepas tu bila ada orang kaya, kita rasa macam terpegun dan rasa nak berendah diri di hadapan orang kaya. Nabi SAW bersabda, "Man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ash faka'annama yashku rabbah, wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, wa man tawadha'a la ghaniyin li ghinahu faqad zahaba sulusa dini." Maknanya barang siapa yang di pagi hari, pagi-pagi lagi dia dah mengadu, di khalayak, dia dah mengadu dengan sesama manusia tentang susah hidup. Teruk ini, susah, beban rasa ni, merungut. Jadi pengaduan yang seumpama itu menyatakan rasa susah, rasa payah tentang kesempitan hidup, faka'annama yashku rabbah, seumpama ataupun sama halnya ia merungut kepada Tuhannya. Jadi merungut kepada seseorang, menyatakan tentang susah hidup ini, seolah-olah dia merungut halnya kepada Tuhannya. Barang siapa di pagi hari bersusah hati kerana urusan duniawi, berarti di pagi itu juga ia benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menyatakan rendah dirinya kepada orang yang berada ataupun kerana kekayaan seseorang, nescaya benar-benar telah hilang lenyap 2/3 agamanya.
Jadi tuan-tuan, perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengadu susah ini, mengadu sebarang aduan sebenarnya hanya layak diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadu, kita menyatakan kesusahan sebenarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hari ini aku susah, bantulah aku. Jadi dengan manusia jangan kita nak mengadu. Kita tempat mengadu kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mengadu itu juga dia merupakan doa. Bila mana kita mengadu, lantaran lepas itu kita minta kepada Allah supaya masalah kita diselesaikan oleh Allah, dirungkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hari ini aku ditimpa malapetaka, ya Allah, permudahkan urusanku. Hari ini ya Allah, anak aku ditimpa musibah, lapangkan hatinya, tenangkan hatinya, berikan jalan keluar, jalan penyelesaian terhadap permasalahan yang ditanggungnya. Ya Allah, hari ini aku apa-apa, bagai-bagailah masalah hidup, masalah kita dengan manusia, sesama manusia, kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah yang akan memberikan penyelesaian. Allah pemilik manusia, maka Allah boleh menyelesaikan, Allah boleh melembutkan hati kepada siapa-siapa yang dia nak. Siapa yang dekat dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan urusannya. Mengadulah kepada Allah, Allah akan permudahkan segala urusan kita. Sedangkan pengaduan kepada manusia ataupun sesama manusia, dia menjadi petanda bahawa seseorang itu seolah-olah nampak tak rela dalam menerima bahagian ataupun ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi susah, jangan cerita kat orang, jangan mengadu kat orang. Sebaliknya kesusahan, keperitan hidup diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah yang boleh mengeluarkan kita daripada kesusahan ataupun sebarang malapetaka yang menimpa kita. Ceritakan saja, kita tak ada apa-apa masalah, baik saja, biasalah masalah hidup. Jadi kita anggap macam tak ada apa-apa, walaupun sebenarnya kita terbeban dengan banyak perkara. Biarlah kita yang tahu, dan Allah lebih mengetahui tentang perihal kita. Tak cerita susah kita, tak cerita payah kita, tapi malangnya kita selalu juga cerita tentang susah kita, payah kita. Sebenarnya cerita susah dan payah kepada sesama manusia ni tak digalakkan oleh agama. Nak cerita susah, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab manusia pun tak boleh nak buat apa juga. Walaupun manusia boleh bagi jalan penyelesaian. Jadi pengaduan ni seolah-olah macam putus asa. Itu maksud dia. Menyatakan rasa putus asa. Tapi kalau masalah-masalah yang kita kena minta khidmat nasihat, tu lain lah cerita. Kita boleh cerita minta pandangan. Ini maksud dia macam rasa tak puas hati, seolah-olah macam mengkritik, seolah-olah nampak macam ayat tu tak redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tak boleh. Adapun bersusah hati kerana memikirkan urusan dunia, misalnya bimbang, tak dapat rezeki ataupun takut tak tercapai apa-apa yang diinginkan terhadap harta dan dunia, maka perasaan dan keyakinan tersebut dapat menjejaskan keimanan seseorang. Dia boleh menjejaskan iman kita kat situ. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah jamin rezeki bagi setiap makhluk-makhluknya? Allah dah tetap dah. Jadi apabila perasaan sebegitu terus kekal, maka pada masa yang lama kelamaan akan sampai ke tahap
yang membahayakan, iaitu tahap dia rasa tak puas hati dan akhirnya mungkin ada perasaan benci kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tak redha terhadap apa yang telah ditentukan dan ditakdirkan untuk dirinya. Jadi apa yang paling penting bagi seseorang hamba, dia kena berikhtiar, dia kena berusaha dan berupaya sekuat kemampuan dia, kemudian barulah dia menyerahkan sebarang keputusan dengan penuh redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang sama dia kena berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang lain, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala u'allimukum al-kalimat, ala u'allikumul kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam hina jawaza al-bahr ma'a bani Israel." Faqulna bala ya Rasulullah. Qala qulu Allahumma lakal hamd wa ilaikal mushtaki wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nak tak aku bagi tahu kepada kamu beberapa kalimah ataupun beberapa ungkapan, yang mana ungkapan dan kata-kata ataupun kalimah ini telah pun diungkapkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika mana baginda menyeberangi lautan bersama-sama dengan Bani Israel. Kami menjawab, mestilah kami nak tahu apa dia kata-kata yang diungkapkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika mana baginda menyeberangi laut bersama-sama dengan Bani Israel. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah, ya Allah, hanya untukmu segala puji-pujian, alhamdulillah. Yang layak menerima pujian adalah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Jadi kata-katanya ialah alhamdulillah wa ilaikal mushtaki. Ya Allah, hanya untukmu segala puji, hanya kepadamulah tempat mengadu. Wa antal musta'an, engkaulah tempat meminta pertolongan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan tiada daya upaya, wala haula wala quwwata, dan tiada dan kekuatan, tiada daya, upaya dan kekuatan illa billah, melainkan dengan pertolongan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Jadi ini merupakan antara ungkapan yang diungkapkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika mana beliau baginda menyeberangi laut. Alhamdu wa ilaikal mushtaki wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ulang balik. Alhamdu wa ilaikal mushtaki wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian adalah riwayat ditambah lagi dengan ungkapan-ungkapan yang lain selain daripada doa yang tadi.
kalimat yang kita sebutkan tadi. Jadi diceritakan ada tambahan kalimah-kalimah itu dengan kalimah wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullih. Maknanya, dan kami mohon pertolongan kepadamu atas kerosakan yang menimpa kami, dan memohon kepadamu kebaikan ataupun kemaslahatan dalam seluruh urusanku. Jadi ini tambahan daripada doa ataupun kalimat yang telah dinyatakan di awal tadi, alhamdu wa ilaikal mushtaki wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi hadirin sekalian, barang siapa yang rasa sedih kerana perkara-perkara keduniaan, maka bererti dia telah seolah-olah nampak marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sedih dengan urusan-urusan keduniaan ni, dia seolah-olah menampakkan yang kita ni tak puas hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggap ia sebagai cabaran hidup. Dialah Allah yang menjadikan kehidupan dan kematian untuk diuji siapakah di kalangan kamu yang terbaik amalannya. Anggap saja dia merupakan ujian untuk kita. Orang lain lain caranya, lain bahagiannya. Kita diuji dengan ujian yang sebegini. Ujian itu pastinya akan meningkatkan keimanan kita, meninggikan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sedih kerana perkara-perkara dunia, dia seolah-olah nampak tak berpuas hati kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tak rela terhadap qada daripada Allah Subhanahu wa taala dan tak sabar atas bencana darinya, serta tidak beriman pada qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kerana segala yang terjadi di dunia itu adalah berdasarkan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang merendahkan dirinya kepada orang kaya semata-mata kerana kekayaannya, maka sesungguhnya dia telah kehilangan 2/3 agamanya. Jadi tuan-tuan, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita ni, ialah kadang-kadang orang lebih menghormati, rendah diri kepada orang yang berada berbanding orang yang berjawatan tapi dia tidak ada apa-apa harta. Begitulah dunia ni menunjukkan siapa yang kaya, dia ada power. Kalau ada jawatan semata-mata tapi tak ada kekayaan, maka tak ada power. Kerana duit boleh beli jawatan seseorang, dan orang berjawatan akan luntur dengan duit apabila disogokkan, apabila diberi. Jadi itulah betapa harta ni merupakan ujian hidup yang besar untuk umat manusia. Syariat ini hanya membolehkan manusia memuliakan manusia yang lain atas dasar kerana ilmu dan kebaikan, bukan kerana kekayaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala iaitu mereka yang paling bertakwa. Tentunya ketakwaan itu asasnya adalah ilmu, ya. Ketakwaan itu asasnya ada ilmu. Bagaimana seseorang boleh bertakwa kecuali dia mempunyai ilmu pengetahuan. Maka dalam agama, asbab untuk memuliakan seseorang itu mesti ada kaitan dengan ketakwaan dan kebaikan, yang juga ada hubung kait dengan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, barang siapa yang memuliakan harta kekayaan, berarti ataupun seolah-olah dia telah menghina ilmu
dan juga kebaikan. Jadi kalau kita nak hormati, respect seseorang, biarlah atas dasar kehebatan seseorang kerana ilmu, kerana kebaikan dan kerana ketakwaannya, bukan kerana hartanya, bukan kerana kekayaannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu mengatakan segala tingkah laku setiap orang mukmin mestilah berdasarkan kepada 3 perkara. Abdul Qadir Jilani dia kata segala tingkah laku setiap orang mukmin mestilah berdasarkan kepada 3 perkara: melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan redha pada qada qadar Allah Subhanahu wa taala. 3 benda ni. Saya ulang balik, tingkah laku, segala tingkah laku orang mukmin mestilah berdasarkan kepada 3 perkara: laksana perintah Allah, jauhi larangan, redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak keadaan orang mukmin itu tidak terlepas dari salah satu daripada 3 perkara ni. Oleh sebab itulah setiap orang mukmin mesti tetap memerhatikan hatinya dan seluruh anggota badannya untuk melaksanakan 3 hal yang tersebut. Jadi memang tak larilah kita kalau buat benda dalam kerangka nak laksanakan perintah Allah, jauhi segala tegah larangan Allah Subhanahu wa taala dan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tak lari daripada 3 benda ni. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan seterusnya kita tengok kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyatakan kepada kita tentang 3 perkara yang tidak dapat dicapai ataupun tidak dapat diperolehi dengan 3 cara. Salasun la tudraku bi thalathin. Al-ghina bil muna, wasyababu bil khadab, was-sihhatu bil adwiyah. 3 perkara tidak dapat dicapai dengan 3 cara. 3 perkara yang tidak dapat diperolehi kecuali dengan 3 perkara. 3 perkara tidak dapat dicapai dengan 3 cara. Kekayaan tidak dapat diperolehi dengan setakat berangan-angan. Kekayaan tidak dapat dengan setakat berangan-angan. Maknanya kena usaha. Setakat angan-angan nak kaya tapi usaha tak ada, malah tak ada ikhtiar, maka tidak akan dapatlah kekayaan. Kalau orang nakkan kekayaan mesti dengan usaha, mesti dengan ikhtiar, mesti dengan mana kena keluar daripada rumah, tak boleh duduk dalam kepompong. Kemudian usia muda tidak dapat dengan mewarna rambut. Usia muda ni tak dapat diperolehi dengan kita dye rambut. Tetap tua juga walaupun dye. Bila umur tu dah tua, tak boleh kita nak sorok dah. Tak boleh nak sorok dah kita punya apa orang kata keuzuran yang ada pada kita. Dan sihat tak dapat dicapai dengan ubat-ubatan. Jadi kita hurai sikit tentang kata-kata ini, kata-kata Abu Bakar As-Siddiq ni. 3 perkara tidak dapat dicapai dengan 3 cara. Yang pertama tadi, kekayaan tak akan dapat diperolehi dengan angan-angan. Tetapi dengan bahagian daripada Allah Subhanahu wa taala ini, Allah dah tetap dah, tapi dia perlu diusahakan. Perlu melalui proses usaha dan ikhtiar.
barulah apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu dapat kita perolehi. Usia muda tak akan dapat diperolehi dengan mewarna rambut, dan kesihatan pula tak dapat diperolehi dengan ubat-ubatan. Kenapa? Kerana kesembuhan itu dia merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita ubat macam-macam jenis ubat, satu box ubat, tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak izinkan untuk sembuh, maka dia tidak akan sembuh. Semuanya atas keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma itu adalah ikhtiar daripada kita. Jadi apa yang dikatakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tersebut mengandungi makna yang mendalam, makna tasawuf yang tinggi dan hakikat yang sebenar, di mana kekayaan ataupun rezeki semuanya sudah berada di pengetahuan dan berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia akan mendapatkan bahagian masing-masing, iaitu dengan cara dia kena ikhtiar, dan mesti dia kena bekerja dengan cara yang berbagai-bagai. Yang meniaga, kemudian yang terpaksa ke kebun, pergi ke kebun, yang kena ke laut, kena menangkap ikan dengan cara yang berbagai-bagai. Jadi ikut rezeki masing-masing. Semuanya kena diusahakan. Jadi begitu juga yang muda tadi, tak boleh kita nak dye rambut untuk mengembalikan usia muda. Dia tak akan kembali dah, usia ni tidak akan kembali, dia akan terus menerus akan meningkat hinggalah ke akhirnya bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu, maka umur tu kena dimanfaatkan, kena dilalui ke jalan-jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sakit tak akan dapat kesembuhan melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun manusia berusaha dengan berbagai-bagai jenis ubatan, tapi dia bukan menjamin, tapi itu merupakan ikhtiar. Tetap kena berubat lah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, beberapa hadis dan satu kata-kata para sahabat, satu saja kata-kata para sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, insya-Allah, ya. Dan insya-Allah sebahagian yang lain kita akan sambung pada perbincangan yang pada masa akan datang, insya-Allah. Jadi untuk malam ini, sekadar ini untuk perkongsian kita, dan kita doakan agar kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa diberi kekuatan, diberi semangat, diberi motivasi untuk terus menjadi orang yang soleh, untuk terus beristiqamah berada dalam masjid yang mulia ini, mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan dengan doa kita sendiri dan juga doa mereka di sekeliling kita, dan juga doa para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang mendoakan keberkatan dan kerahmatan, keampunan untuk kita semua, kerana kita tergolong dalam golongan orang-orang yang berada dalam taman syurga, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan beroleh keberuntungan di dunia dan kejayaan di hari akhirat nanti. Sekadar ini yang baik daripada Allah, dan yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.